Hadirin yang dihormati sekalian, kita sudah berada pada sesi utama majlis. Tanpa berlengah masa lagi, sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera kepada pembentang-pembentang kita pada petang yang mulia ini, iaitu Encik Muhaimi bin Suhaili selaku pensyarah seni dalam pendidikan, yang dihormati Encik Azrian bin Ali, pensyarah Jabatan Sains dan Sosial, dan juga penceramah jemputan kita Encik Abdul Latif bin Poli. Hadirin sekalian, pembinaan bahan kaedah didik hibur kami Syibai Kadihika dalam PDP, itulah tajuk program rakan pembelajaran kita pada petang ini. Tajuk ini sangat sesuai dengan kemajuan arus pendidikan masa kini. Jadi, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini tanpa membuang masa, kita menjemput Encik Muhaimi bin Suhaili untuk berkongsikan sedikit sebanyak pandangan Encik berkenaan dengan tajuk yang dinyatakan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih moderator Saudara Razlan. Baik, kami bertiga akan berkongsi satu bahan pembelajaran yang kita namakan sebagai bahan kaedah didik hibur kami Syibai ataupun KDHK dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas jemputan dalam siri Learning Partnership atau rakan pembelajaran untuk khusus seni dalam pendidikan yang melibatkan 5 kumpulan, 5 kumpulan disiplin yang berbeza peringkat APG Kampus Tun Abdul Razak. Baik, untuk KDHK ataupun kaedah didik hibur kami Syibai dalam pengajaran dan pembelajaran, saya sendiri, Muhaimi Suhaili, kemudian bersama-sama dengan Encik Azrian bin Ali, kemudian disusuli oleh Encik Abdul Latif bin Poli yang akan bercakap tentang bagaimana kita mengintegrasikan KDHK dalam pembelajaran ini. Baik, untuk pengenalan ini saya akan bawa 2 bahagian. Bahagian yang pertama, ingin saya menarik perhatian kepada semua penonton yang berada live di YouTube pada masa ini, iaitu untuk makluman pembentangan ini bertitik tolak daripada kertas kerja yang pernah kami bentangkan dalam bengkel didik hibur kami Syibai, drama kertas peringkat antarabangsa pada tahun 2017 yang diadakan di IPG Kampus Tun Abdul Razak. Dan tuan-puan boleh dapatkan kertas kerja ini dalam pautan yang diberikan oleh pihak teknikal. Baik, untuk bahagian kertas kerja ini mungkin saya boleh review sedikit latar belakangnya. Seperti mana yang tuan-puan perhatikan di situ, kami Syibai ini merupakan salah satu daripada bentuk persembahan dari Jepun yang bermula pada kanak-kanak berjual di satu tempat, kemudian si penjual itu menarik perhatian kepada kanak-kanak untuk membeli, dan sambil itu si penjual itu berhibur dengan bercerita melalui wayang kertas tersebut. Itulah bermulanya pengenalan kepada kami Syibai ini. Kemudian untuk konsep didik hibur pula, sebenarnya dia ada dalam sistem pendidikan kita sendiri dalam DSKP, umpamanya untuk subjek bahasa Melayu, seni berbahasa, merupakan salah satu daripada elemen didik hibur yang terdapat dalam DSKP itu sendiri. Dan tuan-puan juga boleh lihat di sini, boleh juga melihat tentang kertas kerja tersebut.
permasalahannya. Itu kita lihat aktiviti dan pembelajaran pada masa kini dia tidak memenuhi keperluan abad yang ke-21. Pengajaran dan pembelajaran tidak mengambil kira perbezaan murid dengan memberi ruang untuk menerokai kepintaran mereka. Dan yang ketiga, kita dapati aktiviti pembelajaran lebih menekankan kepada perpecahan. So, dengan itulah kita melihat bahawa KDIK ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang baru saya nyatakan tadi. Baik, didik ibu dalam kurikulum sememangnya ada seperti mana yang saya sebutkan tadi, dalam seni berbahasa. Kemudian kaitan pula, kaitan KDIK ini apabila kita menggunakan konsep KDIK dalam pembelajaran, sebenarnya ada beberapa perkara yang dapat kita lihat di situ apabila murid itu sendiri dapat mengembangkan potensi mereka dari aspek kecerdasan pelbagai. Dalam seni berbahasa, pendidikan dalam pendidikan seni, kita dapati bahawa seni dalam pendidikan ini dia menekankan teori kecerdasan pelbagai. Sama juga dengan KDIK, dia menekankan kepada teori kecerdasan pelbagai. Dan kalau kita lihat ada 3 aspek daripada 8 aspek yang sebenarnya boleh merangkumi semua, tetapi kita fokus pada 3, iaitu verbal linguistik, muzik, kemudian kita lihat visual ruang. Verbal linguistik, pelajar berkomunikasi, menggunakan kepintaran bahasa mereka. Kemudian mereka juga membuat persembahan diiringi dengan muzik dan mereka harus ada kepintaran muzik. Dan yang paling penting juga ialah visual ruang, iaitu melakar ataupun melukis ataupun visualkan cerita tersebut dalam bentuk lukisan. Jadi ketiga-tiga aspek ini merupakan aspek yang penting dalam KDIK itu sendiri. Dan dalam model KDIK itu sendiri, tuan-puan, kita boleh lihat pecahan di situ, iaitu dia merangkumi pengetahuan, kemahiran nilai, kemahiran insaniah, teori, integrasi verbal linguistik, visual dan muzik, penerokaan kecerdasan pelbagai, kemudian penerokaan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Sama juga dengan kompetensi global 6C untuk bahagian ini. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau guru menggunakan pendekatan KDIK ini dalam membantu proses pembelajaran murid, kami percaya ke-6 elemen ini dia dapat diterapkan melalui kaedah didik ibu Kamishibai ini. Baik, pembinaan bahan KDIK ini dia meliputi penghasilan skrip itu sendiri. Pelajar dalam kumpulan yang akan menghasilkan skrip. Kemudian diikuti dengan penghasilan visual itu sendiri, iaitu lukisan. Kemudian murid berfikir macam mana untuk menghasilkan muzik ketika dalam persembahan. Dan akhir sekali ialah teknik penceritaan dan persembahan. Di situ ialah 5 langkah yang perlu dilalui oleh murid sekiranya guru memilih untuk menggunakan pendekatan KDIK dalam pembelajaran mereka. Di sini ialah bagaimana kita membina skrip. Ada orang penghasilan cerita. Kemudian melakar plot cerita apa yang kita nak persembahkan kepada para pelajar katakan. Dan sebuah cerita itu mesti ada perkembangan cerita, klimaks, permulaan cerita, perkembangan cerita, klimaks dan pelarian cerita. Iaitu cerita mendaki bukit. Kemudian selepas itu, selepas kita melihat ceritanya, kita mula menghasilkan visualnya, lukisannya. Murid-murid dalam kumpulan dia akan menghasilkan visual belakang, dan ini adalah satu contoh yang kami buat tentang sebuah cerita. Dan ini adalah lukisan yang dihasilkan oleh J. Ezrian sendiri. Dia merupakan orang yang sangat hebat dalam seni melukis ini.
Ini lukisan, dan kalau lihat di situ ada skrip itu. Itu skrip yang saya buat. Okey, skrip yang saya buat daripada lukisan tersebut. Okey. Skrip tersebut dia akan sebagai panduan saja kepada pelajar itu. Tetapi kalau mereka dapat bercerita tanpa skrip, itulah yang baiknya. Okey, ini dia cerita Sang Kerbau, Sang Buaya dan Sang Kancil. Okey. Dalam cerita ini dia mengangkat Sang Kerbau menjadi adiwira. Kalau sebelum ini kita melihat Sang Kancil menjadi ikon orang yang bijak, orang yang pintar. Tetapi kali ini kita membawa Sang Kerbau. Dia boleh menjadi adiwira yang hebat. Jadi dalam cerita ini kami telah menghasilkan sebuah cerita yang kami transformasikan bentuk ceritanya menjadi cerita yang menarik. Okey, selepas itu kami memasukkan muzik. Okey, memasukkan muzik, penghasil muzik itu, dan ini akan diceritakan oleh Encik Latif nanti dengan teknik penceritaan dan akhirnya membuat persembahan. Dan dalam membuat persembahan mungkin guru boleh meminta pelajar membuat penilaian ataupun guru itu sendiri membuat penilaian. Kami ada aspek-aspek penilaian persembahan kumpulan dan bersama dengan rubrik dia. Okey, dari rubrik dia yang mungkin boleh boleh dijadikan panduan. Okey, baik. Itu ialah tentang kertas kerja KDIKA yang pernah kami bentang pada tahun 2017 yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dan para pelajar khususnya yang mengambil seni dalam pendidikan untuk mengeditasi pengetahuan dan kemahiran yang ada ini dalam bentuk baharu sekiranya berada di dalam bilik darjah satu ketika nanti apabila menjadi guru ataupun ketika berpraktikum. Baiklah, itu ialah bahagian pertama yang saya dapat ceritakan pada petang ini. Kita pergi kepada ni ya. Baik, untuk bahagian yang kedua ini, kami ingin berkongsi sedikitlah pengenalan serta bagaimana pengintegrasian ini kita laksanakan. Okey, kami Shibai, story by Lam. Okey, Latif, Ezrian dan Muhaimi. Okey, baik. Latar belakang kami Shibai ini, drama pentas, izinkan saya untuk bercerita sedikit penamakan kami Shibai ini, iaitu perkataan Jepun. Kami maksudnya kertas, kemudian Shibai maksudnya drama, maknanya kertas drama ataupun drama kertas. Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya sebagai paper play. Okey. Untuk latar belakang ini dia bermula pada tahun 1930-an yang muncul di celah-celah lorong, kawasan perumahan dan gerai-gerai tradisional yang comel di sekitar Tokyo, iaitu dipelopori oleh penjual jalanan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat, iaitu membawa makanan dan minuman. Okey. Dalam pada masa yang sama mereka juga menjual makanan dan minuman. Okey. Majoriti daripada pelanggan mereka ini adalah terdiri daripada kanak-kanak, maka si penjual memikirkan cara yang paling sesuai untuk menarik pelanggan-pelanggan cilik ini. Jadi mereka telah menggunakan pendekatan cerita, iaitu dengan dengan membahagikan cerita-cerita itu kepada bab, dan dalam bab itu dia berasaskan kepada lukisan demi lukisan. Okey. Untuk yang seterusnya, kalau kita lihat konsep pentas kertas ini,
frame dia itu tadi, yang pada permulaan tadi yang saya tunjukkan itu tadi, itu dinamakan butai. Butai. Jadi butai ini ialah satu frame yang boleh memasukkan kertas ke dalamnya, okey, babak demi babak ditarik, kemudian disambut oleh kertas yang berikutnya, sehinggalah ia menjadi satu jalinan plot cerita yang menarik, ya. Kemudian seterusnya kalau kita lihat di situ, sekarang ini dia dipersembahkan di semua peringkat umur, okey. Teknik persembahan boleh dilakukan oleh seorang atau beberapa orang secara bekerjasama. Jadi dalam konteks pembelajaran ketika ini, kita mencadangkan guru boleh membawa projek ini dengan dengan mengambil beberapa orang pelajar. Dengan ini dia dapat memenuhi keperluan pembelajaran berfokuskan murid, kemudian ada unsur kolaboratif dan banyak lagi kompetensi global lain yang dapat diperoleh oleh para pelajar. Kemudian didik ibu dalam strategi pembelajaran macam yang saya beritahu tadi, dalam sistem kita, sistem pendidikan kita memang ada, iaitu didik ibu bermaksud mendidik sambil berhibur. Okey, teknik berhibur ini merupakan satu teknik yang baik dalam pendidikan untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Okey, satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan pelaksanaannya terhadap 4 komponen sastra, iaitu nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi. Oleh itu, keseronokan murid secara total dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran itu akan dapat direalisasikan. Itu konsep didik ibu dalam sistem pendidikan kita. Baik, kalau kita lihat di situ 4 komponen dia, seperti mana yang saya nyatakan tadi, okey, sangat penting. Okey, sangat penting untuk pelajar itu mengekspresikan diri dan seterusnya dapat mengembangkan potensi mereka dari segi nyanyian, lakonan, bercerita dan juga berpuisi. Dalam tahun 1 dia ada seni bahasa macam yang saya katakan tadi. Okey, di tahun 1 sekadar memberi beberapa contoh. Okey, kemahiran bercerita dan menuturkan cerita haiwan, cerita jenaka dan simpulan bahasa menggunakan bahasa kiasan sesuai. Jadi kalau kita lihat dalam standard tersebut, nampaknya murid perlu bercerita. Jadi platform untuk untuk meningkatkan kemahiran murid dalam cerita ini menggunakan kaedah kadihika ini. Okey. Baik, aspek seni bahasa juga ada terdapat dalam tingkatan 2. Okey, maknanya selain sekolah rendah, sekolah menengah pun dia relevan. Okey, ini sekadar memberi beberapa contoh ya. Okey, macam yang 16 ini kan, menghasilkan papan cerita, karya fiksyen dan sajak daripada bahan rangsangan dan tema yang diberikan dan pengalaman murid secara kreatif. Dan kalau kita lihat di situ, kemahiran menghasilkan papan cerita, dia memang ada kaitannya dengan dengan penghasilan kadihika itu sendiri ya. Baik, ciri-ciri didik ibu. Okey. Saya ambil yang satu itu, sesi pembelajaran menyeronokkan, menarik dan mencabar. Dan kalau kita lihat, kalau kita minta pelajar buat satu projek persembahan berdasarkan kumpulan, kita yakin dan percaya, okey, unsur keseronokan, unsur yang menarik dan mencabar ini akan dapat diperlihatkan, apatah lagi dia melibatkan penyertaan murid itu ketika dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Okey. Di situ bukan saja melibatkan ramai murid, menggunakan bahasa tubuh badan, murid bebas memberi pandangan untuk menghasilkan persembahan menarik, aktiviti kumpulan dan perpasangan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan. Jadi kalau kita lihat di situ ciri-ciri didik hibur yang ada pada kadihika itu memang jelas. Baik,
Cuma kita nak kaitkan dengan apakah KDIK ini dia ada kaitannya dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kalau kita perhatikan dalam dalam New Pedagogy Predictive Learning, kita dapati bahawa kompetensi global ini memang berlaku kalau kita merancang aktiviti pembelajaran dalam kalangan murid itu sendiri. Okey, seperti critical thinking, memikirkan jalan cerita dia, kemudian mereka menyampaikan cerita melalui communication mereka, kreativiti mereka berfikir tentang cerita, berfikir tentang lukisan yang dihasilkan. Okey, kemudian collaboration antara murid itu sendiri dan membangunkan karakter, malah citizenship ataupun tanggungjawab mereka sebagai warga negara dalam memanfaatkan memanfaatkan sumbangan idea mereka dalam dalam mensejahterakan komuniti yang sekelilingnya juga dapat direalisasikan. Okey, itu tentang kaitannya dengan kompetensi global yang 6 itu. Okey. Dan kalau diperhatikan tadi, kompetensi global itu tadi, kita menghasilkan satu aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid, bukan bentuk pembelajaran sahala ataupun seperti panggung wayang. Ini bentuk layout dia. Okey. Tetapi kalau kita membuat perbincangan, dia memenuhi standard pembelajaran itu sendiri, memenuhi pembelajaran abad yang ke-21. Okey. Tak kiralah sekolah mana mereka, mungkin sekolah tadika pun kalau kita dapat bentuk melalui layout kelas seperti ini. Maknanya kalau kita buat aktiviti seperti ini, apa yang dapat kita katakan bahawa berlakunya kolaboratif antara pelajar itu sendiri, ya. Okey. Dan yang ini pembentangan. Okey. Baik. Integrasi drama, seni visual dan muzik dalam kami Shibai. Jadi saya akan sentuh sedikitlah sebelum saya serahkan kepada Encik Azrian. Baik, untuk model penyepaduan kaedah didik hibur kami Shibai ini, KDIK ini, seperti mana yang saya jelaskan tadi, model ini menekankan 6 elemen yang dapat diterapkan, yang dapat disepadukan. Okey, seperti mana yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian integrasi drama dalam kami Shibai ini, apa yang dapat kami kongsikan di sini, sebelum pelajar itu membuat persembahan, mereka mestilah menghasilkan sebuah cerita. Okey. Jadi untuk menghasilkan sebuah cerita, kita beri panduan kepada mereka untuk menghasilkan borang seperti ini. Okey. Ini cara kita menghasilkan cerita, iaitu nama watak, siapa, apakah pekerjaan watak, lokasi watak, matlamat watak, halangan yang dihadapi watak, usaha yang dilakukan untuk mencapai matlamat dan kesudahan cerita. Dan kalau kita lihat lukisan kertas yang dibuat oleh Encik Azrian itu sendiri, nama watak itu yang sang kancil. Kita create dia sebagai sang kancil. Pekerjaannya konsultan, maksudnya konsultan lah. Okay. Kemudian lokasinya di kebun rambutan. Matlamat watak dia melepaskan diri daripada buaya. Halangan-halangan yang dihadapi, kudratnya tidak dapat melawan beratus-ratus ekor buaya yang masih berdendam dengannya. Kemudian usaha yang dilakukan untuk mencapai matlamat, meminta bantuan kepada sesiapa yang mendengar laungannya. Kesudahannya, sang kancil berjaya melepaskan diri daripada buaya apabila sang buaya memaafkan kesalahannya. Ini satu contoh. Satu contoh. Kita boleh meminta murid itu membina cerita dia sendiri, tetapi berasaskan kepada borang penghasilan cerita itu. Ini panduanlah kepada murid-murid. Kalau guru dia tak ada idea macam mana nak kira cerita, mungkin boleh menggunakan borang BPC ini. Baik.
cerita yang baik itu dia perlu ada permulaan seperti mana yang saya jelaskan tadi dalam kertas kerja tadi, perlu ada perkembangan, klimaks, dan perlu ada peleraian cerita. Okey. Jadi itulah aspek yang dapat saya kongsikan untuk kali ini, untuk pengenalan kepada Kadihika ini. Dan mungkin selepas ini akan disambung oleh Encik Ezrian. Jadi saya serahkan majlis ini kepada moderator kita. Silakan Saudara Fazman.